Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam revolusi. Malam ini aku mau buat live. Aku akan buat kenyataan mengenai menteri yang buat kenyataan yang bodoh tuh. Ini aku mau ulas malam ini teman-teman dan puan-puan. Kamu kongsi, kita mau buat kenyataan mengenai menteri yang yang tidak boleh pakai, kan? Kamu tolong kongsi biar dia dengar. Kita kasih up menteri yang tidak otak nih tuan-tuan dan puan-puan. Aku di Cyber City. Aku tadi kira mau buat live jam 4 tadi petang tuh kan, tapi belum siap kerjaku. Sekarang alhamdulillah sudah siap, aku akan buat live. Hari ini hari Minggu pula, jadi semua kita ada yang kerja, ada yang tidak lah, begitu kan. Jadi senanglah kita berbincang di Facebook nih. Kamu dengar juga kah suara saya nih? Alamak. Tolong tolong up rekan-rekan. Aku akan buat kenyataan mengenai ada menteri yang buat kenyataan bodoh, kan? Aku akan buat kenyataan sekejap lagi biar ramai-ramai tonton nih, jadi senang kita buat live kan. Waalaikumsalam. Ya, kita anti vaksin. Sekejap lagi saya mau bercakap mengenai ada menteri konon, kenyataan menteri itu tuan dan puan-puan, dia mau kasih susah kita anti vaksin nih. Aduh, kenyataan dia tuh kan, kenyataan yang boleh merosakkan nama baiknya kan, dan boleh dia boleh dapat bala. Itulah kenyataan yang tidak boleh pakai menteri itu sebenarnya. Up, kita kasih up nih. Kita berbincang. Kemarin pun saya mau buat live sebenarnya. Saya tidak sabar sudah mau balas kenyataan menteri yang bongo, tahap yang tidak otak tuh. Sedangkan sibuk kemarin tuh kan ada urusan kereta lah, bilang orang kan, urusan bisnis dan sebagainya kan. Hari ini pun aku mau buat jam 4 dah sempat. Alhamdulillah settle urusan, saya boleh buat. Biarlah Pak. Kita tuan-tuan, kita bebas memilih sebenarnya, begitu Pak. Saya tadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi sewe lagi putatan. Kamu tahu Pak, saya masuk sewe putatan lagi. Saya masuk sewe putatan, kan saya beli bag lagi. Ini bag yang saya beli. Saya masuk sewe lagi tadi. Udah payah tunjuk makan, dah syok pula. Bilang orang menunjuk-nunjuk pula kan. Tolong kongsi. Dan kita menteri daripada UMNO sama menteri daripada Bersatu kan, mereka ni kan melampaui batas kan, sampai buat kenyataan yang menggugut rakyat nih. Kita rakyat nih semualah kan, termasuk kita lah, aku kan. Mereka ugut rakyat, mentang-mentang mereka ni ada kuasa, gitu Bang. Tolong kongsi up. Oke tuan-tuan dan puan, Khairy Jamaluddin, Menteri Kesehatan kan,
Kamu dengar juga ini kan? Malam ni aku bawa satu telepon, bah, jadi aku tidak boleh nampak tuh. Kamu dengar juga kayak ini ada suara kah? Kemarin dulu Khairi Jamaluddin Menteri Kesehatan kan. Kamu pun tahu sebenarnya isu nih kamu sudah tahu, kamu sudah baca kan? Dia sudah viral di di Facebook, TikTok, di berita-berita kan. Semua kita sudah dengar di kenyataan si Khairi Jamaluddin. Yang menteri bodoh tiada otak nih kan, dia bercakap pun Khairi Jamaluddin Menteri Kesehatan nih kan, dia mengugut kita, diugutnya anti vaksin. Kenyataan dia ini sebenarnya ini sangat kata orang, sepatutnya tidak boleh keluar daripada kenyataannya sebenarnya, sebab itu mengugut kita kan, mengugut rakyat tuh sebenarnya. Dia ni sebenarnya Khairi Jamaluddin ni saya nampak lah aku ada post kan di Facebook aku tuh kan tonton. Dia berucap pun kan, dia buat kenyataan pun di Facebook ataupun buat live dia tuh kan. Coba kamu tengok cara dia bercakap tuh, Menteri Kesehatan tuh. Dia macam mabuk bahkan. KJ ni dia berucap ataupun dia buat kenyataan di sidang media, di page KKM kan, di page dia sendiri kan, dia bercakap dia seolah-olah macam menghayal, macam tiada otak kan. Coba kamu tengok dia punya video tu balik, macam dia menghayal, dia bercakap tu kan, macam yalah macam something lah, macam otak dia tidak normal lah macam tu kan. Jadi aku mau beritahu kepada Khairi Jamaluddin Menteri Kesehatan kan, apa sebab anti vaksin yang tidak menyokong vaksin, yang tidak mau bervaksin ni, apa sebab kau susahkan? Kan? Ini aku tanya KJ ini. Sebenarnya apa matlamat Menteri Kesehatan ni sehingga dia mau ugut rakyat? Apa sebenarnya matlamat Menteri Kesehatan ni sehingga dia mau ugut rakyat? Coba kamu komen tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni anti vaksin ni diugutnya buat laporan polis lah kan. Dia sebagai Menteri Kesehatan kan, dia boleh bercakap macam tu. Itulah tuan-tuan. Itu sebab balik-balik aku cakap sama tuan-tuan kan, UMNO dan Bersatu ni memang tak boleh pakai tuan-tuan. Mereka ni kalau memerintah memang zalim. Kamu tengoklah Menteri Kesehatan tu Khairi Jamaluddin tu, diugutnya kita tuan-tuan. Bayangkan kezaliman mereka ni. Itu sebab betul juga apa yang aku cakap ni kan. Kerajaan Ismail Sabri adalah kerajaan sudah menyokong, sudah menggunakan sistem kerajaan Dajjal. Sebab apa? Diorang menindas kita ni, menindas rakyat. Orang tidak mau vaksin, tidak mau terima suntikan 2 dos, yang dia marah kenapa? Okey, kenyataan kerajaan 90% kan, ini kerajaan yang bercakap ni, KKM ni, 90% sudah divaksin, betul ke tidak? 10% anti vaksin kan. Jadi kenapa Menteri Kesehatan ni dia takut dengan 10%? Dia 90% kan, kita baru 10%. Kenapa Menteri Kesehatan tergugat sangat dengan 10%, 10% ni, sampai sehingga dia buat kenyataan, diugutnya bagi kita tuan-tuan dan puan-puan. Itulah itu pemikiran dia orang tu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi inilah sebabkan apabila si Menteri Kesehatan ni kan, dia tidak letak jawatan ataupun dia tidak tertukar daripada jawatan tu, kita akan mendapat bala. Kita akan, bukan lagi yang anti vaksin, semua yang menerima vaksin akan mendapat bala daripada Kementerian Kesehatan dan juga Ismail Sabri. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kisah kamu kerajaan Ismail Sabri kan, grup dia termasuk dengan KJ, termasuk KJJ. Kerajaan mereka ni tidak sah sebenarnya.
Sebab rakyat tidak memilih kepada mereka nih. Mereka naik sendiri atas sokongan si Muhyiddin Yassin. Si Muhyiddin Yassin satu orang dia yang sokong dia tuh. Termasuk dengan YB, menteri-menteri wakil rakyat kan yang telah menyokong sistem Dajjal tuh, menyokong Ismail Sabri. Jadi mereka ni tidak sedar bahawa mereka tidak fikir diri diorang ni, diorang jadi pemimpin pun, diorang tidak disokong oleh rakyat, diorang tidak sedar perkara tu. Itu sebab balik-balik lah aku bercakap dalam live kan tuan-tuan. Ismail Sabri, Khairy Jamaluddin, Haji Ji, dia mesti letak jawatan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tidak, kamu tengoklah. Adakah patut kan menteri atau pemerintah kerajaan tu dia mengugut rakyat? Coba kamu cek bahkan mana-mana negara menteri di luar negara tu, adakah pemerintah mengugut mengugut kepada rakyat? Adakah menteri sehingga mengugut kita semua ni? Diugutnya kita tuan-tuan. Itu sebab aku ada cakap dengan kawan-kawan tadi sebelum aku buat live ni kan, aku ada bercakap. Aku beritahu lah kan. Bagus Khairy terus tembak sejak anti vaksin, senang, mudah. Aku mau begitu KJ ni kan, paling bagus kalau kau mau paling cepat sikit, kau mau tembaklah anti vaksin ni. Kamu bunuhlah kami anti vaksin ni, kamu bunuhlah alang-alang lah. Tak payah lagi kau buat ayat, tak payah lagi kau buat ini itu ini. Kau tunjukkan kehegoanmu mentang-mentang kau ada kuasa, mentang-mentang kau menteri. Kau sembarang mengugut kami ni. Apa masalah ni kau ni Khairy Jamaluddin? Kau bercakap pun macam orang bodoh saya nampak dalam live video kau tu. Sepatutnya menteri macam ni tidak boleh bercakap ataupun bercakap mengenai mengugut rakyat. Tidak boleh tuan-tuan. Menampakkan inilah kezaliman UMNO dan Bersatu tuan-tuan. Itu sebab aku dari dulu nak menyokong UMNO ni. Pemimpin dia ni memang pemimpin bodoh ni. Percayalah kamu sama saya. Tak boleh pakai diorang ni. Anak kamu tengok sudah bukti bah kan. Menteri Kesihatan. Diugutnya rakyat bah. Kita pun tahu semua kan. Kenyataan dia konon. Dia mau susahkan rakyat yang tidak mau terima vaksin ni. Apa? Aduh. Aku pun tak tahu apa pemikiran si KJ. Apa pemikiran Menteri Kesihatan ni. Itu yang aku cakap tadi kan, vaksin rakyat yang sudah menerima vaksin 90% tuan-tuan. Anti vaksin baru 10%, 10% je kita. Kau takut dengan 10% kah? Kau takut dengan 10% kah? Sehingga kau mau ugut kami anti vaksin ni. Dan aku nasihatkan kepada kau Khairy Jamaluddin kan, Menteri Kesihatan kan. Tolong letak jawatan lah sebelum kau ni malu betul-betul. Sebelum rakyat hina kau dalam PLU nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini yang yang kita hadapi kita sebagai rakyat ni. Apabila kita dapat pemimpin menteri pemimpin yang jenis otak pentingkan diri, yang hego, yang temberang macam Menteri Kesihatan ni. Sebenarnya KJ ni dia temberang belagak. Saya kasih tahu kamu. Coba kamu tengok dia punya live dalam sidang media tu kan. Dia temberang tuan-tuan dan puan-puan saya tengok. Seolah-olah kan negara ni bapaknya punya ni negara ni. Dia ingat dia satu orang saat tinggal di di negara ni sampai sehingga dia ugutnya kita. Dia boleh cakap dia mau kasih susah anti vaksin. Aku rasakan KJ ni kan tuan-tuan dan puan-puan. Aku rasa kalau aku berdepan sama dia kan, dia cakap macam tu, aku rasa aku tampar dia ni tuan-tuan, saya kasih tahu kamu. Kalau aku berdepan dengan KJ ni sekarang, contoh kami berdepan, terkena dia tamparan orang Borneo ni tuan-tuan, saya kasih tahu kamu. Sebab dia kurang hajar sudah. Dulu sebelum dia menjadi Menteri Kesihatan kan, dia pernah buat live, dia pernah buat kenyataan. Dia vaksin tiada paksaan kepada rakyat. Tapi sekarang dia menjadi Menteri Kesihatan, dia mau paksa rakyat, disuruhnya kita bervaksin. Kalau tidak bervaksin, dia akan dikenanya supaya kita susah, dia bilang. Bayangkan otak si Khairy Jamaluddin Menteri Kesihatan ni. Ini jadi tuan-tuan dan puan-puan, insyaallah kita sama-sama kita bersuara. Mana-mana pemimpin yang zalim macam Menteri Kesihatan ni, perlu kita tolak, perlu kita suara, perlu dia ni letak jawatan tuan-tuan dan puan-puan. Perlu Menteri Kesihatan ni ditolak juga. Kalau tidak bermasalah kita ni. Sekarang ni kau tahu langkah pertamanya diugutnya sudah kita.
Itu aku bagi cadangan sama kawan tadi, kami bercerita kan. Bagus si Khairi Jamaluddin tuh, dia bunuhlah anti vaksin alang-alang, begitu bah. Dia tembak, disuruh tembak lah alang-alang lah, enggak payah lagi dia buat ayat itu, enggak payah. Dia temberang, dia belagak betul kan. Inilah otak yang tidak boleh pakai pemimpin yang menindas rakyat. Mereka lah nih, kerajaan mereka nih. Kenapa diorang jadi zalim tuan-tuan? Kerajaan diorang ini tuan-tuan tidak diterap oleh rakyat. Diorang naik ni pun rakyat tidak sokong kepada mereka nih. Tidak sokong nih. Jadi tuan-tuan alhamdulillah, insyaAllah setakat itu sejak kenyataan aku tentang menteri bodoh, menteri kesihatan yang tiada otak tuh, menteri yang zalim yang menindas kepada rakyat nih. Sekali lagi aku cakap, Parti UMNO, Parti Bersatu adalah dipimpin oleh orang-orang zalim. Saya kasih tahu kamu. Jadi perlu kita tolak pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyat. Kita nampak mereka ni orang Islam tuan-tuan, tapi mereka ni pemikiran dia orang, kau tahu apa dia orang berpikir sekarang? Macam Khairi Jamaluddin ni, dia mau duit. Kenapa saya cakap mau duit? Kenapa dia paksa rakyat mau ambil vaksin? Kenapa dia mau paksa menerima vaksin? Kan kita bebas memilih ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam di barat, Eropah dan sebagai luar negara tu kan. Rakyat sudah buat perhimpunan, hari-hari rakyat buat perhimpunan menolak vaksin ni tuan-tuan dan puan-puan, saya kasih tahu kamu. Ya betul, dia komisen tu. Ini menteri kesihatan ni dia cari duit ni tuan-tuan dan puan-puan, percayalah kamu cakap saya ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tengoklah kan luar negara punya rakyat macam Australia, France, apalagi ni Brazil, luar negara lah, kebanyakan Eropah tu kan, orang barat sudah menolak vaksin tuan-tuan. Jadi kita ramai-ramai, kita bersatu, kita tumbangkan, kita suruh letak jawatan menteri yang zalim ni tuan-tuan. Jadi dan tuan-tuan, itu sahaja kenyataan aku. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam revolusi.